ialah soal sempadan maritim antara Malaysia dan Indonesia. Saya faham waktu saya jadi Perdana Menteri, ini adalah antara isu-isu yang masih lagi tak selesai. Ronding dengan ronding, bersetuju sedikit, tak bersetuju sedikit, sampai hari ini tak selesai. Pasal banyak perkara yang agak sensitif. Dan dia berkaitan dengan sempadan-sempadan. Antara yang berkaitan dengan sempadan adalah sempadan Johor dan negeri Sabah. Saya tak payah nak tunjukkan geografinya, kalau saudara tahu boleh rujuklah pada peta-peta yang ada. Saya tak tahulah sama ada waktu mana dinasihatkan oleh pakar-pakar maritim Malaysia. Beritahu Perdana Menteri, don't sign. Jangan tanda tangani. Tapi dia sign juga, tuan-tuan. Saya ni sebagai Perdana Menteri dulu, kalaulah saya kata saya nak ikut apa kehendak saya buatlah. Tapi dalam perkara-perkara yang menyebut soal dengan isu yang berkaitan dengan sovereignty, sempadan antara bangsa dengan negara-negara lain, tak boleh buat keputusan dengan mudah. Berkompromi sehingga kita menyebabkan kawasan-kawasan kita dah diambil alih oleh orang lain. Saya tak menuduh Perdana Menteri ini. Saya nak minta dia beri penjelasan ataupun beri kenyataan dan keterangan kepada rakyat. Saya terbuka dan tak payah diselindungkan apa yang dia telah meterai dan perjanjian itu. Kerana ada laporannya beritahu pakar-pakar maritim nasihat Perdana Menteri jangan sign. Kalau dia nasihat jangan sign, ada perkara-perkara tertentu saya dah dapat tadi sebahagian pada konten apa perjanjian atau isu-isu masalah sempadan antara kita dengan Indonesia ialah negara sahabat kita. Tapi yang berkaitan dengan kedaulatan dan sovereignty tak boleh kompromi. Jangan mudah-mudah nak bagi walau seinci pun. Betul tak? Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dikritik habis-habisan oleh Parlemen Malaysia. Sejumlah petinggi dan pakar maritim di Malaysia mengecam keputusan yang diambil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim soal perbatasan atau sepadan Indonesia dan Malaysia. Pakar-pakar maritim di Malaysia tak terima langkah yang diambil Anwar Ibrahim dianggap mengganggu kedaulatan negara Malaysia. Keputusan yang diambil Anwar tidaklah merugikan Malaysia. Anwar Ibrahim sebenarnya menunjukkan sikap yang akan menjaga persahabatan antara Indonesia dan Malaysia di kemudian hari. Petinggi Parlemen Malaysia menganggap hal itu akan merusak kedaulatan Malaysia. Sempadan wilayah sesebuah negara, ia tentunya berkait rapat dengan soal kedaulatan ataupun sovereignty negara tersebut yang seringkali menjadi pertikaian antara negara-negara berjiran, seumpama kita dengan Indonesia sekarang ini. Dalam hal ini, ramai berpandangan langkah yang telah diambil oleh Yang Berhormat Perdana Menteri menandatangani perjanjian dengan Presiden Indonesia baru-baru ini berkaitan pertikaian maritim Malaysia-Indonesia ini bukanlah satu langkah proaktif untuk menyelesaikan pertikaian yang disebut tadi sudah 18 tahun, tetapi ianya lebih suatu langkah kompromi yang kurang berhati-hati yang boleh merugikan usaha melindungi hak wilayah Malaysia dan menyentuh soal kedaulatan negara. Tindakan kerajaan dan Yang Berhormat Perdana Menteri juga jelas, ini penting, membelakangkan pandangan pakar-pakar maritim kita yang selama ini membantu kerajaan dengan tekun dalam usaha melindungi hak wilayah maritim. Mereka memberi pandangan pakar, expert opinion, agar Malaysia tidak berkompromi dengan tuntutan Jakarta yang membabitkan kawasan laut di Laut Sulawesi dan di bahagian paling selatan di Selat Melaka. Pandangan mereka, langkah ini merugikan Malaysia, di mana negeri Johor pada pandangan mereka akan kehilangan wilayah laut, termasuk menghadapi kesan negatif aktiviti ekonomi maritim di Pelabuhan Tanjung Lepas, manakala Pelabuhan Tawau Sabah akan... Yang Berhormat, ini bukan ruang untuk Yang Berhormat bersyarah. Direct to the question. Kalau nak ikut macam tu, masa dah lebih 2 minit dah. Right? Please get to the point. Dengan izin. Ya? Saya nak tanya Perdana Menteri. Oleh kerana Perdana Menteri, saya ada 4 soalan saja. 4 saja. Yang pertama soalan saya, adakah langkah yang diambil oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam hal ini, iaitu menandatangani perjanjian dengan Jokowi,
telah mengambil kira pandangan pihak yang berkepentingan, interested parties, khususnya Kerajaan Negeri Johor dan Kerajaan Negeri Sabah. Dan jika ada konsultasi atau engagement itu, bila dia dibuat? Soalan pertama. Soalan yang kedua, sekiranya kerajaan tidak mahu lagi menggunakan pakai nasihat pakar-pakar maritim yang saya sebutkan tadi, saya mahu tahu, adakah sekarang ini kerajaan mempunyai penasihat baru di dalam aspek maritim yang dirundungi oleh pihak kerajaan? Jika ada, sila nyatakan siapa penasihat baru ini. Yang ketiga, dalam membuat keputusan menandatangani perjanjian berkaitan dengan Indonesia, adakah kerajaan mengambil kira asas garisan sempadan antarabangsa seperti yang ditetapkan oleh Konvensyen Antarabangsa Undang-Undang Laut seperti yang disebut oleh Ahmad Muhammad tadi, tapi khususnya Fasal 121 yang mana kita yakin kita Malaysia mempunyai merit dalam tuntutan ini. Tak perlu bincang, tak perlu kompromi. Kita ada merit sebagaimana keputusan ICJ dalam kes Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dan yang keempat, ini juga penting yang maklumat. Apakah sikap kerajaan Malaysia terhadap tindakan negara Singapura yang telah menyatakan persetujuan dengan Indonesia mengenai sempadan maritim dalam kawasan yang mana Malaysia juga mempunyai tuntutan dalam kawasan yang sama, iaitu dalam kawasan 3 batu nautika daripada pantai Johor. Itu 4 soalan saya. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Terima kasih Kota Baru. Apa dia soalan Kota Baru? Ramai berpandangan. Pakar maritim. Siapa yang pandangan? Pakar mana yang dibicarakan? Ya? Kemudian telah melanggar yang mana? Peraturan mana? Peruntukan mana? Dia peguam. Bincang samar-samar begini tak payah peguam. Ketua kampung pun boleh. Peguam ini harus spesifik. Ya, marah apa? Jawablah. Nombor 1. Apakah pandangan pihak berkepentingan? Johor, Tuanku Sultan telah dimaklum bahawa ini sempadan ini 3 batu nautical miles, 3 batu nautika daripada kawasan. Ini jauh, tidak termasuk perbatasan Johor. 1. Sabah tidak dimeterai dalam hal ini. Ketua Menteri Sabah dimaklum bahawa memuktamadkan Pulau Sebatik dan kawasan yang melibatkan Tawau dan Sabah itu ditangguh sehingga ada persetujuan baru kerana kita belum bersetuju. Saya ada cakap tadi, dengarlah. Soalan kedua, pakar maritime. Pakar maritime mana? Saya dah sebut nama-nama. Kementerian Luar, Jabatan Maritim, MKN, Peguam Negara, Jabatan Ukur dan Pemetaan, Hidrografi Malaysia. Menteri Luar dan Kementerian Luar yang menjalankan kebanyakan tugas itu. Tapi sebelum saya meterai, perjumpaan akhir saya masih berdepan dengan mereka. Jadi pakar-pakar ini mengesahkan. Ada pakar baru yang Kota Baru nak sebut, carilah. Sebut pada saya nama siapa. Ini pakai sembrono aja. Baik, dan semua mengikut peraturan asal sempadan 121. Tidak ada perlanggaran langsung. Yang dipersetujui adalah yang dipersetujui oleh semua pakar-pakar kita. Ya. Yang tidak dipersetujui, yang kita agak ambil berat sikit tentang kawasan perairan Tanjung Pelepas. Tidak terlibat. Yang keduanya, soal yang betul-betul jadi masalah ialah soal bersepadan dengan Sabah. Yang kita tidak bersetuju. Baik. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar.